Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada perkongsian maghrib kali ini seperti biasa adalah pembacaan hadis daripada kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah yang menerangkan tentang 40 hadis berkenaan sebaik-baik perkara dan sebaik-baik amalan. Lalu kita telah belajar pada hadis yang pertama, di mana menceritakan tentang kelebihan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fardu subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita telah belajar juga bahawa solat sunat witir pada hadis yang kedua lebih baik daripada menyedekahkan sebaik-baik unta. Lebih baik daripada itu adalah menjaga solat sunat witir. Dan yang ketiga, kita telah belajar riwayat berkenaan tentang afdalnya solat sunat itu dilakukan di rumah, kecualilah jika pada waktu itu khawatir akan kehilangan takbiratul ula bersama dengan jemaah, maka solat rawatib digalakkan untuk dilakukan di masjid ataupun surau. Pada hari ini, riwayat yang keempat adalah riwayat berkenaan tentang sebaik-baik saf lelaki dan apakah pula sebaik-baik saf perempuan. Maka di sini riwayatnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Yang mana sabda Nabi SAW daripada hadis riwayat Abu Hurairah ini, sabda baginda Nabi SAW, sebaik-baik, yang mana ini merupakan tajuk buku ini, menceritakan sebaik-baik perkara. Sabda Nabi, sebaik-baik saf untuk lelaki adalah saf yang paling depan, dan seburuk-buruk saf untuk lelaki adalah saf yang paling akhir. Sabda Nabi SAW lagi, dan sebaik-baik saf wanita adalah saf yang terakhir, dan seburuk-buruk saf wanita adalah saf yang paling depan. Hadis riwayat Muslim dan juga Musnad Ahmad, pada yang mana sekarang ni kita sedang berada pada muka surat 34. Saya pasti di antara sahabat-sahabat yang ada mempunyai kitab ini, maka kita telah tiba pada muka surat yang ke-34. Okey, lalu kita nak pergi kepada penerangan apakah maksud sabdaan Nabi sebentar tadi tentang sebaik-baik saf lelaki dan seburuk-buruk saf lelaki. Maka kata para ulama hadis, saf yang terbaik bagi kaum lelaki adalah saf yang paling depan. Kenapa saf yang paling depan adalah saf yang paling baik untuk lelaki? Kerana dianjurkan untuk lelaki untuk datang awal berjemaah dan tidak datang dalam keadaan melengah-lengahkan solat berjemaah. Yang mana solat berjemaah adalah dituntut untuk lelaki. Maka sebab itu, bila Nabi sebut bahawa saf yang paling afdal adalah saf depan, dalam itu ada juga galakan untuk yang lelaki datang awal. Macam mana dia nak dapat saf depan? Kalaulah dia datang lambat, kalaulah dia masbuk, kalaulah dia datang lewat. Maka pada sabdaan Nabi SAW pada waktu itu, ketika mana menerangkan sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan, nak menunjukkan supaya lelaki datang awal berjemaah, lagi-lagi solat jemaah itu dituntut oleh lelaki. Seterusnya sabda Nabi SAW. Lalu kata para ulama, apa pula maksud daripada sabdaan Nabi sebaik-baik saf dan juga seburuk-buruk saf? Apakah maksud sebaik-baik dan seburuk-buruk saf? Maka kata para ulama hadis, maksud daripada sebaik-baik saf adalah siapa yang dapat saf itu, dia akan mendapat pahala ekstra.
Dia solat berjemaah dah dapat pahala. Dia datang daripada rumahnya dah dapat pahala. Dia ikut imam daripada takbiratul ula dah dapat pahala. Tetapi kalaulah dia berada di saf yang depan, maka pada waktu itu lagi banyak pahala dia dapat. Itu maksud sebaik-baik, menunjukkan lebihnya pahala, lebihnya fadilat berbanding daripada saf-saf yang selepasnya. Apa pula maksud daripada Nabi seburuk-buruk saf untuk lelaki adalah paling akhir dan seburuk-buruk saf untuk perempuan adalah yang paling depan? Maka kata para ulama hadis, maksud daripada seburuk-buruk pula adalah pahalanya kurang, ganjarannya kurang, fadilatnya kurang. Dan pada waktu itu nak memberi motivasi kepada lelaki untuk datang awal supaya solat berjemaah dan dapatkan saf di hadapan. Sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, yang mana sabda Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Allah dan para malaikat berselawat. Berselawatnya Allah menurunkan rahmat, berselawatnya para malaikat mendoakan. Lalu Allah menurunkan rahmat dan malaikat mendoakan bagi orang yang berada di saf yang pertama. Ini antara kelebihan dia. Sebab itu dituntut. Sebab itu dalam fiqh, jangan kita bagi saf kita kepada orang lain. Contohnya, kita berada di saf depan, guru kita di belakang sekalipun, jangan diberikan kerana yang menunjukkan kelebihannya yang besar, ganjarannya yang besar. Menceritakan tentang saf wanita pula. Lalu kita dah sebut dah tadi, saf untuk lelaki mutlaknya afdal adalah yang paling depan, saf yang pertama. Bagaimana pula maksud daripada sabdaan Nabi tentang saf wanita adalah yang paling akhir? Adakah wanita bila dia solat kat masjid, bila dia solat jemaah, dia mesti mula daripada saf yang last, bukan daripada saf yang paling depan dekat kawasan tempat solat muslimat? Apakah maksud itu? Maka dalam kitab Imam Nawawi, ketika mana Imam Nawawi mensyarahkan Sahih Muslim, Imam Nawawi pada waktu itu menyebutkan maksud daripada hadis ini bahawa saf wanita adalah yang paling akhir, yang paling hujung adalah ketika mana para wanita solat berjemaah dengan lelaki dalam keadaan mereka tak ada tempat asing, satu tempat, dan pada waktu itu wanita join sekali. Maka pada waktu itu tidak ada tempat khusus untuk wanita. Bila tak ada tempat khusus untuk wanita, wanita itu paling bagus safnya adalah paling hujung. Kenapa? Supaya terpelihara mereka daripada pandangan lelaki ajnabi. Sebaliknya, kata Imam Nawawi, apabila wanita solat di tempat yang khusus untuk wanita ataupun mereka berjemaah di tempat yang khusus untuk mereka, tak ada lelaki, maka pada waktu itu yang paling afdal untuk wanita adalah saf yang paling awal yang boleh dia solat. Lalu jangan salah faham pula. Bila contohnya kita datang ke masjid, kita mula daripada saf belakang. Lalu semua makcik-makcik tengok, kenapalah seorang dini sebelum ni tak pernah macam ni. Sejak diikut pembacaan kitab Arba'un Khairiyah tu makin pelik. Lalu kenapa? Sebab dia belajar sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir. Lalu dia masuk masjid surau, dia mula paling akhir. Jangan, itu akan menyebab kepada fitnah. Tidak, maksud daripada sebaik-baik saf wanita adalah paling akhir bila tak ada tempat khusus untuk wanita. Contohnya di solat bersama dengan lelaki, paling akhir, kena jauh daripada lelaki supaya tidak kelihatan di mata ajnabi. Namun ketika mana ada tempat khusus, maka pada waktu itu yang paling afdal adalah saf yang paling depan, saf yang paling awal di bahagian dia, di kawasan dia. Lalu adakah jelas? Okey. Kita pergi kepada riwayat yang kelima, menceritakan tentang sepatutnya akhlak seorang itu bila ada orang tarik dia untuk rapatkan saf, dia bersedia untuk merapatkan saf. Ini adalah riwayat daripada Abdullah bin Abbas, riwayat Abu Daud. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini adalah riwayat yang kelima dalam kitab ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum alyanukum manakiba fis salah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ketika mana solat berjemaah. Lalu dimasukkan dalam buku ini kerana ada perkataan sebaik-baik. Sebaik-baik kamu yang solat berjemaah adalah orang yang paling lembut bahunya dalam solat.
Apakah maksud paling lembut bahu dalam solat? Adakah kerana dia lelaki tetapi pada waktu itu dia tak nak jadi lelaki? Dia cuba menjadi seperti wanita. Adakah maksud lembut begitu? Lembut bahu begitu? Tidak. Maksud lembut bahu di sini kata para ulama hadis adalah bahawa orang yang paling bagus solat berjemaah adalah ketika mana mereka berada dalam saf. Kemudian ada orang lain yang pegang bahu dia supaya dia rapatkan saf, dia menyempurnakan saf. Sama ada maksudnya adalah orang tu ajak dia penuhkan saf, ataupun orang itu ajak untuk dia rapatkan saf, maka dia akan ikut dengan hati yang ikhlas, lagi lapang dada. Dia tak akan kata, tak naklah aku solat sebelah kau, aku nak solat sini, suka hati aku lah. Tak, dia bukannya jenis macam tu. Bila dia ajak untuk rapatkan saf, penuhkan ruang yang kosong, dia akan menjadi orang yang paling lembut bahu. Maksudnya orang yang pada waktu itu bersedia untuk ditegur ataupun bersedia untuk solat berjemaah. Maka ini kita dah baca 2 hadis pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan amalan. Lalu kalaulah ada sahabat yang ingin untuk mendapatkan kitab ini, masih lagi ada beberapa buah bersama dengan saya, boleh tekan pada nombor Vital Book 0133032317 untuk mendapatkan buku ini. Lalu ianya bagus supaya menjadi motivasi untuk kita melihat sebaik-baik perkara dan amalan. Kita sambung nanti jam 11.30 malam dalam perkongsian daurah lewat malam, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya perkongsian hanya 10 minit sebab ada orang nak buat persiapan tarawih, kena pergi awal, lalu 8 sampai 8-10 minit sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang kali pertama join. Jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz.